Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Selasa 9 Jamadil Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 14 Disember 2021, sebanyak 1 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 15,363 orang. Tidak ada tambahan kes baru kepada kluster-kluster aktif yang sedia ada dan tidak ada kluster baru telah dikenal pasti pada hari ini. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 5 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 92 kluster. Manakala 1 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 18 kes telah disahkan sembuh pada hari ini membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,027 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 236 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan, artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 4. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,455 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 669,888 ujian. Pada 13 Disember 2021, sebanyak 3,827 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19, termasuk 3,007 orang di kalangan remaja berumur 12 ke 17 tahun. Dengan itu, jumlah orang yang menerima 1 dos vaksin COVID-19 ialah 405,092 orang, iaitu 94.2% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 385,414 orang telah menerima 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 89.6% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, bermula hari Rabu 15 Disember 2021, waktu beroperasi bagi pusat-pusat vaksinasi diubah seperti berikut. Pusat vaksinasi stadium tertutup dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari dan dari jam 2 hingga 5 petang pada hari Isnin hingga Khamis, Sabtu dan Ahad, dan dari jam 2.30 hingga 5 petang pada hari Jumaat. Pusat vaksinasi Lenang Development Center, Hospital Suri Suri Begawan, Kuala Belait dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari dan dari jam 2 hingga 5 petang pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 9 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 8 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah dikurniakannya. Semoga negara Brunei Darussalam terus terpelihara dan terselamat dari penyakit khususnya wabak COVID-19. Dan semoga rakyat dan penduduk di negara ini sentiasa dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.
Alhamdulillah, pengisytiharaan fasa endemik di bawah rangka kerja pemulihan kebangsaan COVID-19 akan bermula pada 10 Jamadil Awal 1443 bersamaan 15 Disember 2021 dan dengan berasaskan kepada kenyataan Jabatan Perdana Menteri pada hari Ahad 7 Jamadil Awal 1443 bersamaan 12 Disember 2021, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ingin memaklumkan mengenai pengemaskinian garis panduan fasa awal endemik bagi penggunaan fasiliti dan premis yang berkaitan dengan bidang tugas kementerian ini, iaitu Pusat Orang Kelainan Upaya, fasiliti-fasiliti sukan, muzium, galeri pameran dan perpustakaan, dan pusat kegiatan warga emas. Dengan berdasarkan garis panduan bagi fasa awal endemik, fasiliti dan premis berkenaan akan beroperasi dengan 75% kapasiti atau 300 orang pengguna dan petugas dalam satu masa yang mana lebih rendah. Semua petugas dan pengunjung dimestikan memakai songkok muka pada setiap masa kecuali ketika melakukan senaman atau kegiatan fizikal dengan mengamalkan penjarakan sosial dan fasiliti hendaklah sentiasa bersih. Sebagai garis panduan tambahan, butiran lanjut bagi setiap jenis premis dan fasiliti adalah seperti berikut. Pertama, bagi Pusat Orang Kelainan Upaya, Pusat Orang Kelainan Upaya akan mula beroperasi pada 3 Januari 2022. Para petugas termasuk petugas bantuan hendaklah melengkapkan vaksinasi penuh serta mempunyai Blue Health Card berwarna hijau atau kuning. Pelatih dan penuntut orang kelainan upaya yang telah melengkapkan vaksinasi penuh serta mempunyai Blue Health Card berwarna hijau atau kuning dan berupaya menjaga serta menguruskan diri sendiri yang dibenarkan mengikuti latihan di pusat-pusat orang kelainan upaya. Saringan antigen rapid test ataupun ART hendaklah dilaksanakan setiap 2 minggu bagi petugas termasuk petugas bantuan dan para pelatih dan penuntut. Kedua, fasiliti sukan tertutup indoor, fasiliti sukan luar outdoor, kolam renang, gym dan pusat kecergasan dan padang golf. Bagi fasa awal endemik, beberapa syarat pengoperasian telah dikemaskini daripada garis panduan awal semasa fasa peralihan seperti mana kenyataan media Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada hari Selasa 16 November 2021 seperti berikut. Pertama, penggunaan fasiliti-fasiliti tersebut turut dibukakan kepada individu yang belum melengkapkan vaksinasi, akan tetapi mereka dikendaki untuk membuat ujian saringan ART yang mana tempoh pengesahan keputusan ujian adalah sah selama 2 hari. Kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun yang belum menerima atau melengkapkan suntikan vaksin adalah dibenarkan untuk menggunakan fasiliti tanpa memerlukan ujian ART dengan syarat mereka ditemani oleh dewasa yang telah melengkapkan vaksinasi mereka. Ketiga, bagi gym dan pusat kecergasan dan padang golf, ia turut dibukakan kepada ahli-ahli berdaftar dan tidak berdaftar. Di sini saya ingin mengongsikan kembali bahawa penganjuran organize sports dan sebarang kejohanan sukan masih belum dibenarkan, manakala konteks sports adalah dibenarkan hanya bagi sesi latihan tanpa melibatkan latihan sparring. Semua pengunjung dimestikan memakai songkok muka pada setiap masa kecuali ketika melakukan senaman atau kegiatan fizikal. Walau bagaimanapun, para pemain golf masih turut dikendaki untuk sentiasa memakai songkok muka. Ketiga, bagi muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan, bagi fasa awal endemik, beberapa syarat pengoperasian telah dikemaskini daripada garis panduan awal semasa fasa peralihan seperti mana kenyataan media Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada hari Selasa 16 November 2021 seperti berikut. Pertama, premis turut dibukakan kepada individu yang belum melengkapkan vaksinasi, akan tetapi mereka dikendaki untuk membuat ujian saringan ART yang mana tempoh pengesahan keputusan ujian adalah sah selama 2 hari. Kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun yang belum menerima atau melengkapkan suntikan vaksin adalah dibenarkan untuk memasuki premis tanpa memerlukan ujian ART dengan syarat mereka ditemani oleh dewasa yang telah melengkapkan vaksinasi mereka.
Keempat, bagi pusat kegiatan warga emas, semua aktiviti dan program dalaman dan luar adalah dibenarkan pada kadar 75% kapasiti atau 300 orang pengguna dan petugas dalam satu masa yang mana lebih rendah. Dengan mematuhi langkah-langkah pengawalan termasuk penggunaan songkok muka pada setiap masa, mengelakkan sentuhan fizikal, membersihkan tangan sebelum dan selepas menjalani aktiviti dan penyediaan makanan dan minuman hanya dalam bentuk bungkus ataupun tapau. Semua petugas dan pengguna hendaklah melengkapkan vaksinasi penuh serta mempunyai Blue Health Code berwarna hijau atau kuning. Dan saringan ART hendaklah dilaksanakan setiap 2 minggu bagi petugas dan para pengguna. Akhirnya saya ingin mengongsikan mengenai Pusat Penjagaan Kanak-Kanak ataupun Child Care Center CCC. Pihak Kementerian Kebudayaan dan Sukan mengambil maklum tentang pandangan orang ramai khususnya keperluan bagi pembukaan semula Pusat Penjagaan Kanak-Kanak dalam pelaksanaan waktu kerja biasa semasa fasa endemik. Di sini dikongsikan bahawa perkara ini telah dan terus diteliti secara mendalam di peringkat Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari pelbagai aspek, dalam mana amatlah mustahak bagi sebarang pertimbangan bagi pembukaan semula untuk didasarkan kepada imbangan antara keselamatan, kesihatan dan keperluan bagi perkhidmatan pusat penjagaan kanak-kanak terutamanya semasa fasa awal endemik. Insya-Allah, keputusan mengenai pembukaan semula dan syarat pengoperasian pusat penjagaan kanak-kanak akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Dalam kesempatan ini, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merakamkan penghargaan kepada orang ramai atas kerjasama yang telah diberikan dalam mematuhi SOP dan garis panduan semasa pembukaan fasiliti-fasiliti di bawah fasa peralihan. Kerjasama dalam mematuhi SOP dan garis panduan dalam fasa endemik adalah terus dikekalkan dalam ketani menghindari risiko jangkitan COVID-19. Untuk makluman lanjut, orang ramai bolehlah merujuk kepada garis panduan yang terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kesihatan dengan melayari laman sesawang www.kkbs.gov.bn atau www.jpm.gov.bn. Marilah kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa mengurniakan kita dengan kerahmatan, perlindungan serta nikmat kesihatan yang berpanjangan. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Audas sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rano Iskandar from Rano Didas. Selamat petang Yang Berhormat Datuk. Just a question to Yang Berhormat Datuk, Minister of Culture, Youth and Sports. I've been going through the social media handle of the Asian football. It did state that the Brunei National Olympic Council will be withdrawing from the SEA Games in 2027. Is there any truth to this statement, Yang Berhormat Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Orang Rano di atas persoalan mengenai dengan SEA Games 2027. Barangkali terlebih dulu kita ini mengambil maklum bahawa adanya laporan secara tular melalui Facebook post. Perlu diketengahkan di sini bahawa sumber post ataupun sumber tersebut adalah tidak rasmi yang pertama dan tidak diketahui ataupun unofficial and unknown sources. Dalam mana dikongsikan di sini bahawa kenyataan tersebut bukanlah satu kenyataan yang rasmi dan terdapat kenyataan yang tidak betul dan tidak berasas. Okay. I think ingin saya itulah barangkali untuk to put in that context lah. Jadi barangkali di sini saya ingin mengongsikan bahawa hasrat negara Brunei Darussalam untuk menjadi tuan rumah secara tentatif bagi Sukan SEA 2027 yang mana tertakluk kepada keputusan akhir, tentatively agreed to host subject to final confirmation
memang kita ni mengetahuinya, telah pun disampaikan melalui Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ataupun BDNOC kepada pihak Southeast Asian Game Federation SEAGAF pada bulan barangkali pada pertengahan tahun 2021. Jadi hasrat Catania itu adalah tentatively agreed to host subject to final confirmation. Walau bagaimanapun, selepas melaksanakan penilaian yang terperinci, negara Brunei Darussalam telah memutuskan untuk mengundur dari hasrat tentatif berkenaan yang mana telah disampaikan oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam semasa mesyuarat Southeast Asian Game Federation pada 7 Disember 2021. So hasrat Catania itu adalah tentatif saja tu, okay, pada awalnya. Itu ingin saya kongsikan. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk, would that mean that the ongoing renovations of uplifting the facilities will still proceed? Alhamdulillah, kerja-kerja pembaikan, penaiktarafan, pengubahsuaian dirancang bukan disebabkan oleh SEA Games sahaja, ianya dirancangkan adalah bagi kegunaan masyarakat, para atlet kita ini secara berpanjangan. Dan perancangan-perancangan ini akan dirancang dan diteruskan. Sama ada Catania ini menjadi tuan rumah ataupun tidak menjadi tuan rumah, kerana ianya adalah sebahagian daripada rancangan pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk menaik taraf, mengubah suai dan membaiki. Dan alhamdulillah beberapa projek-projek telah pun dilaksanakan dan akan dirancang, dan salah satunya adalah Stadium Negara Hassanah Bolkiah, yang mana insya-Allah projek ini akan selesai diselesaikan pada tahun depan pada Oktober 2022. Dan begitu juga kerja-kerja penaiktarafan seperti di Kompleks Manggalait telah pun selesai, dan kita ni akan membuat pembaikan kepada Dewan Tertutup ataupun Dewan Tertutup Stadium Negara Hassanah Bolkiah. Jadi perancangan-perancangan ini akan diteruskan kerana ia memerlukan pembaikan dan penaiktarafan sama ada Catania ini menjadi tuan rumah ataupun tidak, kerana ianya akan terus digunakan oleh masyarakat dan para atlet dan para penggemar sukan. Jadi insya-Allah perkara ini akan diteruskan seperti mana yang dirancangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. This is James from Bali Routine. Good afternoon to Yang Berhormat Datuk, Minister of Health, Yang Berhormat Datuk, Minister of Culture and Sport. My question is for the Minister of Health. Datuk, today we only seen one new case of COVID-19. What's your comment on today only one? Jadi alhamdulillah, tani patut bersyukurlah. Jadi keadaan ini sangat memberangsangkanlah. Jadi apa jua tani punya SOP nampaknya ada menunjukkan kesan di sana. Tapi dengan peralihan tani ke seperti saya terangkan sebelum ini juga, jangan terlalu gara OSG, ada SOP perlu diikuti juga lah. So ini satu kes. Dan sebelum ini saya terangkan juga beberapa hari lalu ada 20-30 kes. Satu kontak-kontaknya belum lagi berswab untuk hari ke-12-nya. So my next question is about the booster shot. Is there any option for the vaccine for the booster shot? Masa ni tani menggunakan Pfizer. Sebelum ni ada Moderna, tapi sekarang Moderna dihasilkan untuk orang buat second dose lah. Jadi selain itu semua Pfizer. Di sini didapati Pfizer ia punya dorang punya dapatan dari negara-negara barat menunjukkan ada keberkesanan di sana lah. Dan tadi pun mendapat data yang cukup komprehensif lah melalui Pfizer. So satu tadi orang bersandarkan kepada penggunaan Pfizer untuk booster. Bagi apa jua jenis vaksin lah.
My next question is about the limit for mass gathering. Is there a limit in number of people for mass gathering in the endemic phase, as the guideline only stated 75% of capacity? Okay. Well, the guideline should say 75% or 300, 75% atau 300, mana yang rendah lah. Okay. So kalau ada majlis keramaian, hall tu besar muat 1,000, tapi Tani ambil 300 lah. How about at home? At home sama je sebelum ni, 300. Kalau sikit di dalam rumahnya dah besar, terpaksa bercamp di luar lah. As Yang Mohamad Datuk, Prime Minister Office has shared previously that vaccinated citizens and residents of the country do not have to quarantine if they tested negative using ART and PCR after arrival in Brunei. How about children aged 11 and under who are not vaccinated? Are they also exempted from quarantine? Ya, jadi dengan adanya tadi berpindah ke peralihan yang endemik mulai 1 hari bulan ya untuk orang travelling yang untuk green list pelanggannya ya. Jadi mereka remaja yang berumur 11 tahun ke bawah memang belum bencik tu tapi ada beberapa negara memang ada sudah start. Jadi mereka cuma diwajibkan membuat PCR sama ART macam orang dewasa dan kuarantinnya pun macam orang dewasa lah. Terima kasih Yang Mohamad Datuk. Tapi itu bermula 1 Januari saja. 1 Januari. Terima kasih Yang Mohamad Datuk. Assalamualaikum Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Syamil Hassan dari Media Permata. Ada satu soalan diajukan pada Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk, adakah terdapat sebarang pengecualian memakai sungkup muka bagi memasuki bangunan atau premis untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas atau mengalami masalah deria atau sensory issues? Silakan Yang Berhormat. Okey. Jadi memakai sungkup muka ni adalah penting kalau memasuki premis pulangnya. Jadi kalau macam kanak-kanak tu ada berkeperluan khas, semestinya pun dia mesti memakai. Tujuan untuk memakai masa ni lah untuk memprotek ke dia lah. Jadi tani terutama saya golonganannya tani perlu lebih peka lagi terhadap pencegahan untuk dijangkiti. Jadi kalau macam payah rasanya ia memakaikan memasuk ke premis orang ramai yang sebaiknya jangan terdulu dibawa ke sana. Sebab tani perlu sebagai indung atau penjaga bertanggungjawab untuk memprotek durang ni lah. Sebab durang kadang-kadang dah pelang berapa faham. Jadi kalau usulnya payah bagi durang, jangan bawa ke tempat itu dulu. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.